Dapat lihat bagaimana Syahrul Nazim yang diturunkan buat kali yang pertama, begitu juga dengan Ahmad Daniel Asri yang turun buat kali yang keempat walaupun minit bermainnya agak begitu rendah pada ketika ini. Dan kita dapat lihat formasi yang berubah daripada 4-2-3-1 sebelum ini kepada 4-5-1 di mana 5 pemain di barisan tengah ataupun di bahagian midfield dilakukan oleh Carsten pada malam ini dengan menunjukkan bahawa pasukan Selangor ingin menguasai bahagian tengah perlawanan pada malam ini. Kerana Ketua Jurulatih tadi Aidil Syarif bahawa satu pertukaran dilakukan iaitu Fandi Osman dikeluarkan dan Fairuz Zakaria akan bermain sebagai pemain yang akan beraksi di bahagian back kiri bagi pasukan Kedah dalam perlawanan pada malam ini. Dan sudah pastilah kita dapat lihat Kepas Sherman sekali lagi menjadi perhatian untuk pasukan Kedah, begitu juga dengan Rabih Ataya dan juga Cece Kipre, di mana formasi yang digunakan oleh Aidil Syarif masih lagi dengan 4-1-4-1, di mana sudah pastilah tugas yang pasti akan bergilir diambil dari segi possession yang dapat kita lihat. Cece Kipre, Kepas Sherman, begitu juga dengan Rabih Ataya sentiasa saja boleh bertukar-tukar posisi, sementara Badrul Bakhtiar dan begitu juga dengan Anumantan Kumar akan berada di bahagian tengah ini. Bonus perlawanan dan sebagainya kemarin yang sudah pasti ini satu lagi faktor motivasi yang begitu tinggi kepada pemain Kedah bagi berhadapan dengan Selangor pada malam ini. Itu yang dapat kita lihat, saudara, dengan mungkin ramai yang bertanya kenapa pasukan Kedah memakai jersey home. Tetapi mereka beraksi di gelanggang lawan, sementara pasukan Selangor pula yang dapat kita lihat sekarang ini, kalau kita lihat mereka memakai baju away buat pertama kali musim ini. Dan ada sebab sebenarnya. Syahrul Bakhtiar menghasilkan 2 jaringan dalam perlawanan terakhir untuk bersama dengan pasukan Kedah, pemain senior yang perlu diberikan perhatian. Jadi whistle permulaan sudah pun berbunyi untuk kita lihat perlawanan sudah pun bermula sekarang ini dengan Selangor jersey serba gelap yang dapat saudara lihat pada ketika ini, sementara pasukan Kedah sudah pastilah dengan jersey. Masih lagi Selangor, Ifadayo sekarang ini ke sebelah kanan mencari kapten pasukan Brandon Gunn. Atau hantaran Brandon, satu nampak terus. Sekali lagi kita dapat lihat Alif Haikal. Kedah belum dapat lagi momentum. Permainan yang dapat kita lihat selepas 15 minit, sememangnya pasukan Selangor sedang menguasai. Oh, satu hantaran ke belakang bahaya sekarang ini. Bernasib baik, peluang pintu gol sudah terbuka, tetapi satu rebound yang diambil di situ oleh Rabih Ataya bagaimanapun kurang tepat dan kejut kepada Abbas Saad, bekas penyerang Johor JDT daripada Lebanon. Satu hantaran ke dalam kawasan pintu gol, satu papos tandukan ke tengah. Oh, sayang sekali. Tersasar sedikit di sebelah kanan pintu gol pasukan Selangor. Tidak ada kan setakat ini. Syahrir Sa'ari, kita dapat lihat bagaimana Jordan Aimila melakukan satu cross dan Brandon Gunn melakukan satu cutback. Muncul di situ Ahmad Daniel Asri dengan rempatan yang dapat disentuh sedikit oleh Syahrir Sa'ari dan bola kita dapat lihat ditolak keluar. Ini adalah percubaan yang kedua. Yang pertama tadi terkena palang gol. Dan kemudiannya kita dapat lihat bagaimana Ali dipintas tadi oleh Fairuz Zakaria. Kembali tolakkan ke belakang. Oh, dapat dirampas di situ. Satu hantaran ke tengah Ifadayo. Bagaimana kali ini Ahmad Daniel, satu orang ke tengah, Brandon dan gol! Daripada kita katakan Oliver Buff yang mendapat peluang tadi. Oliver Buff yang tiba-tiba muncul. Walaupun lebih banyak bergerak di bahagian tengah, tetapi peluang yang ini. Kita lihat bagaimana gerakan daripada Ahmad Daniel tadi. Dia bukan melakukan percubaan, tetapi melakukan hantaran pendek kepada Oliver Buff yang berada di dalam kawasan kotak penalti. Bijak tindakan yang dilakukan oleh Ahmad Daniel tadi yang melorongkan bola itu kepada Oliver Buff di celah-celah 2 pemain pertahanan pasukan Kedah untuk menolak bola masuk bagi gol pertama pasukan Selangor. Terpaksa bermain dengan terpaksa menolak bola keluar. Setakat ini dengan kita katakan dengan aksi kali pertama dia telah bermain dengan baik. Oh, dijatuhkan. Penalti diberikan. Kekasaran yang dilakukan ke atas Kepas Sherman oleh tim Hubeck untuk memberikan sepakan penalti kepada terpaksa bermain dengan terpaksa menolak bola keluar. Setakat ini dengan kita katakan dengan aksi kali pertama dia telah bermain dengan baik. Oh, dijatuhkan. Penalti diberikan. Kekasaran yang dilakukan ke atas Kepas Sherman
oleh tim Hubeck untuk memberikan sepakan penalti kepada. Kita lihat walaupun ada protes dilakukan. Kita lihat bagaimana gerakan daripada Cici Kipre melakukan lorongan ke dalam penalti. Oh, sememangnya betul-betul berlaku. Ada kekasaran dilakukan dan dibolosi. Kad kuning telah pun dilayangkan kepada Khairul Azhan Khalid. Kad kuning yang pertamanya untuk musim ini. Kepa Sherman. Kita berikan tumpuan. Posisi manakah yang akan menjadi pilihan kepada Kepa Sherman untuk menghasilkan jaringan. Satu hantaran leret dan gol. Gol untuk pasukan Kedah pada minit pada 2016 dan 2017. Peluang rebatan terus. Kencang rebatan yang dilakukan tadi tetapi bernasib baik dapat ataupun tertampan pemain pertahanan pasukan Selangor Jordan Aim Bela. Masih lagi Kedah sekarang ini menyusun satu cutback ke belakang. Anu Manten dapat dikawal oleh Brandon tetapi terlepas. Cantik kawalan dilakukan lantaran ke tengah. Peluang kepada Selangor dan rebatan gol. Cice Kipre merembat untuk menghasilkan gol yang kedua bagi pasukan Kedah. Pada minit yang ke-85 ini, itulah kelalaian yang berlaku di hadapan pintu gol pasukan untuk pasukan Ivory Coast ini. Kita dapat lihat bagaimana Azamuddin yang berjaya melakukan satu hantaran pendek ke dalam kawasan kotak penalti dapat dikawal dengan kemas di situ. Tetapi ada 3 pemain Selangor termasuklah akhirnya Syahrul Nazim yang berjaya ditewaskan di situ oleh Cici Kipre. Kita dapat lihat dengan begitu mudah sekali menghasilkan jaringan di celah-celah 3 ataupun 4 pemain Selangor yang berada dalam kawasan kotak penalti. Dimatkan di situ oleh Amirul Hisham tadi. Kedah pula di minit akhir. Tolakan ke belakang, bola dalam kawalan Cici Kipre. Cuba dibantu di situ dengan baik oleh Arif Farhan tadi. Oleh Fayat lepas. Tetapi bernasib baik Jordan Nyimbala berada di situ untuk menyelamatkan keadaan. Dan itulah dia whistle penamat oleh penggadil Fusir Mat Saleh menandakan tamatnya perlawanan yang berlangsung di Stadium Maldives Bandaraya Petaling Jaya untuk kemenangan yang kelima kepada pasukan Kedah untuk kekal berada di kedudukan kedua Liga Super bagi musim 2021. Kejayaan yang diperolehi dengan bangkit daripada belakang ketinggalan 1-0 di separuh pertama. Dan Selangor FC 1, Kedah Darul Aman 2 di Stadium Maldives Bandaraya Petaling.